Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, apa khabar murid-murid? InsyaAllah Ustaz harap semua dalam keadaan sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari ini kita teruskan lagi pembelajaran kita pada mata pelajaran tafsir Al-Quran dan Hadis. Siapa yang ada buku teks tafsir dan Al-Quran Hadis boleh buka. Jadi sebelum kita memulakan kelas, lebih baik kita tanda tangan dan kita membaca doa belajar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insya alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi kita teruskan pada pelajaran yang ketiga. Boleh buka muka surat yang ke-13. Surat yang ke-13 iaitu pelajaran ketiga tentang tafsir surah An-Nahl ayat yang ke-90. Surah An-Nahl ayat yang ke-90 mengenai perintah dan larangan Allah. Okey. Jadi kita tengok sama-sama ayat yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat yang ke-90. Kita baca sama-sama ikut Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu yang ini dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Jadi ini surah An-Nahl ayat yang ke-90. Nanti kita akan tengok apa yang Allah berfirman tentang apa ayat ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada makna perkataan satu persatu. Pada muka surat yang ke-14 dalam buku teks awak. Yang pertama, Innallah. Innallah bermaksud sesungguhnya Allah. Innallah, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Bermaksud Innallah, sesungguhnya Allah. Ya'muru. Ya'muru bermaksud menyuruh. Bil adli, berlaku adil. Adil, berlaku adil. Wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Ihsan. Wa ita'i dzil qurba, memberi bantuan kepada kaum kerabat. Seterusnya wa yanha, melarang. Melarang maksudnya anil fahsya, melakukan perbuatan yang keji. Wal munkar, munkar. Wal bagh, kezaliman, ataupun perbuatan yang zalim. Ya'izukum, mengajar kamu. La'allakum tadhakkarun, supaya kamu mengambil peringatan. Ini makna-makna perkataan yang ada dalam ayat yang kita bacakan tadi. Selepas itu kita akan pergi kepada sebab diturunkan ayat ini ataupun asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini kita pergi secara ringkas pada muka surat yang ke-15. Ustaz dah ringkaskan dekat sini. Pada satu hari baginda Nabi Muhammad SAW
sedang berada di halaman rumahnya bersama seorang sahabatnya yang bernama Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un di kota Mekah. Okay. Ketika itu baginda duduk bersama sahabatnya itu, sambil-sambil berbual, berbicara, tiba-tiba Nabi teralihkan pandangannya ke langit. Tengah cakap-cakap, tiba-tiba Nabi Muhammad mengalihkan pandangannya ke tempat lain, ke langit. Kemudian baginda seperti mengiyakan sesuatu dan juga menganggukkan sesuatu. Seperti dia bercakap dengan orang lain lah, bukan bercakap dengan sahabatnya tadi tu. Lalu terasa hairan lah si sahabatnya tadi, Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu tadi. Lalu sahabatnya bertanya, kenapa Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab apa? Aku didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan kepadaku ayat ini. Turun wahyu kepada Nabi Muhammad tentang ayat ini. Ayat ini. Uthman bin Maz'un ni sahabat Nabi yang sangat terkenal lah, sahabat baik Nabi dahulu, antara orang yang terawal memeluk Islam, dan juga antara orang yang terawal meninggal dunia di perkuburan Baqi', wafat pada tahun ketiga Hijrah di Madinah, golongan Muhajirin. Okey. Jadi turunlah ayat ini ketika mereka sedang berbual di halaman rumah Nabi. Jadi kita tengok kepada tafsir ayat. Kita tengok kepada tafsir ayat. Dalam ayat ini Allah menyatakan dua keadaan. Satu keadaan yang Allah perintahkan untuk kita buat. Satu lagi Allah perintahkan kita tidak perlu buat. Yang ini Allah melarang. Apa yang Allah suruh kita buat? Yang pertama, berlaku adil. Seterusnya Allah suruh apa? Berlaku ihsan ataupun berbuat kebaikan. Yang ketiga Allah suruh apa? Membantu kaum kerabat. Jadi Allah juga melarang pada ayat seterusnya. Kalau kamu tengok ayat tadi, yang Allah perintahkan ya'muru bil adli, berlaku adil, wal ihsan, berbuat ihsan, wa itazil qurba, wa itazil qurba, membantu kaum kerabat. Kemudian Allah juga melarang yang pertama apa? Wa yanha 'anil fahsya, membuat dosa besar. Keduanya Allah melarang kita melakukan perbuatan mungkar. Biasa kita dengar amar ma'ruf nahi mungkar, tidak perlu melarang perbuatan mungkar. Kemudian wal bagh, membuat kezaliman. Jadi itu tafsir pada ayat yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah Ustaz akan lebih terangkan lagi tentang satu persatu ni. Adil itu apa, ihsan itu apa, kaum kerabat itu apa, pada kelas tafsir Al-Quran yang seterusnya. Untuk hari ni itu sahaja supaya kita dapat faham lah. Kan banyak-banyak kan awak pun pening. Jadi sebelum kita tutup kelas kita, Ustaz nak ingatkan untuk buat latihan pada buku aktiviti yang kamu dapat ni. Pada halaman yang ke-11, muka surat yang ke-11 sehingga 13. Muka surat 13 hanya buat sampai atas ini saja. 3.4. 3.4.1 ni tak perlu buat dulu. Ini nanti kita akan belajar lagi. Buat sampai 3.4. Kemudian hantar dekat nombor telefon Ustaz, insyaAllah. Jadi itu saja pada hari ini. Kalau tak faham, bolehlah tanya terus kepada Ustaz. Kita tutup kelas kita. Ustaz cadang nak buat Google Meet, tapi insyaAllah nanti Ustaz akan beritahu minggu hadapan lah. Kita akan buat Google Meet. Tunggu lain internet Ustaz okey. Lain kadang tak okey, kadang mungkin. Okey. Kita tutup kelas kita dengan tasbih Ghifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.